Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa naf'i intifa' wal ifadah wal istifadah. Wal hasu ala tamassuki bi kitabillah sunnati Rasulillah. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah kita menyambung kembali muzakarah dan tazkirah duha kita, pembacaan kitab Risalah Mustarsyidin oleh Abi Abdullah Al-Haris bin Asa Al-Muhasibi rahimahullah. Sambung pada kata musannif rahimahullah, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul yaqina fa inni ata'allamu. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belajarlah keyakinan, maka sungguhnya aku mempelajarinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mempelajari keyakinan. Bukan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada keyakinan, baru yakin. Tetapi kita maklum bahawa iman para anbiya sentiasa bertambah. Begitu juga keyakinan para anbiya sentiasa bertambah. Adapun kita orang awam ni, biasanya keimanan kita ada yazid wa yankus, bertambah, berkurang. Ini bersangkut paut berkadar dengan mujahadah kita dalam kita membersihkan hati kita dan juga kita melaksanakan ibadat. Kalau kita sentiasa melaksanakan ibadah dan kita mujahadah, iman kita akan bertambah. Begitu juga keyakinan kita bertambah. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menyatakan apa yang dimaksudkan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul yaqin. Jadi hadis ta'allamul yaqin ni diriwayatkan oleh Ibn Abi Dunya. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, ialah maksudnya adalah kita duduk bersama dengan orang-orang yang yakin, duduk bersama dengan muqinin. Kita mendengar daripada mereka ilmu yaqin. Kita muwazabah, kita sentiasa mengikut mereka untuk memperkuatkan keyakinan kita sebagaimana kuatnya keyakinan mereka. Qala muallif rahimallahu, berkata pengarang, wa alam anna kulla aqlin la yashabuhu salasatu asya' fa huwa aqlun maqidun. Ketahuilah bahawa setiap akal yang tidak ditemani oleh tiga perkara maka ialah akal yang maqid, akal yang ditewaskan. Akal maqid, akal yang ditipu, akal yang tertipu, mana akal yang ditewaskan oleh hawa nafsu. Jadi perlu akal kita sentiasa ditemani, diiringi oleh tiga perkara ini. Kalau sebaliknya, maknanya akal seorang itu akal yang tertipu, itu akal yang tewaskan oleh hawa nafsu. Apabila akal ditewaskan oleh hawa nafsu, maka diri seorang itu tidak dikuasai oleh raja yang sebenarnya. Raja yang sebenar adalah hati. Hati atau akal, hati yang perlu dinasihati oleh akal, oleh ilmu. Tetapi apabila ditewaskan oleh hawa nafsu, akan punca segala kerosakan. Jadi setiap akal kalau tidak ditemani oleh tiga perkara, maka akal itu akal yang tertipu. Itu akal ditewaskan oleh hawa nafsu. Apa dia? Yang pertama, ni saya bilang isarut ta'ah 'ala maksiyah. Melebihkan ketaatan, mendahulukan atau melebihkan ketaatan
terhadap maksiat. Jadi kalau sebaliknya, mendahulukan maksiat, mengutamakan maksiat daripada ketaatan, maka ialah akal yang tertipu. Yang kedua, wa isarul ilmi 'alal jahli, mengutamakan ilmu atas kejahilan. Wa isarud dini 'alad dunya, dan mengutamakan agama atas dunia. Jadi setiap akal perlu ditemani oleh tiga perkara ini. Sekiranya tidak ditemani oleh tiga perkara ini, maka akal itu akal maqid, aklun maqid, akal yang tewaskan oleh hawa nafsu. Apa dia? Yang pertama, mendahulukan ketaatan daripada maksiat. Yang kedua, mendahulukan ilmu daripada kejahilan. Yang ketiga, mendahulukan agama daripada dunia. Qala muallif rahimahullah, berkata pengarang, wa kullu ilmin la yashabuhu salasatu asya' fa huwa mazidun fil hujjah. Dan setiap ilmu yang tidak ditemani oleh tiga perkara pula, maka ia akan menambahkan lagi hujjah. Ilmu itu akan, maknanya seolah-olah menjadi beban di akhirat nanti. Ia akan menambahkan hujjah. Tahu, tetapi ada ilmu, tapi akan menambahkan hujjah atas dia akhirat kelak. Jadi setiap ilmu perlu ada tiga perkara, ditemani dengan tiga perkara. Apa dia? Kafful aza bi qat'in raqbah, wa wujudul a'mali bil khasyah, wa bazlul insafi bit tabazuli war rahmah. Kafful aza bi qat'in raqbah, menahan segala yang menyakiti dengan memutuskan keinginan. Jadi kadang-kadang perkara yang menyakiti itu diputuskan dengan keinginan kita. Yang kedua, wujud amal dengan khasyah, dengan rasa takut. Jadi kalau ada ilmu tapi tidak ada amal yang disertakan dengan khasyah, dengan rasa takut, maka ilmu itu akan menambahkan hujjah. Yang ketiga, bazla insafi bitabazul rahmah, maknanya merasakan keinsafan dengan tabazul rahmah, dengan merasakan kehinaan dan juga mengharapkan rahmat daripada Allah. Berkata pengarang, wa'alam annahu ma tazayyana ahadum bizinatin kal akli. Ketahuilah bahawasanya tidak ada yang menghiasi, ma tazayyana ahadum, menghiasi oleh seseorang dengan perhiasan akal. Mana tidak ada perhiasan yang paling baik melainkan adalah akal mereka. Sebab itulah seorang tabi'i, Sayyidina Urwah bin Zubair rahimallahu ta'ala, mengatakan bahawa seafdal yang dikurniakan oleh seorang hamba dalam dunia adalah akal, dan seafdal apa yang dikurniakan seorang di akhirat adalah keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebaik-baik perhiasan seorang adalah akal. Mana akal yang memimpin diri. Apabila akal, lebih-lebih akal yang ditemani oleh tiga perkara yang bagaimana kita sebut tadi, maka tidak akan ditewaskan oleh hawa nafsu. Jadi perhiasan yang baik oleh seorang adalah akalnya. Wala labisa sauban ajmala minal ilmi, dan tidak ada perhiasan yang lebih cantik daripada ilmu. Kata Imam Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, sekiranya ilmu ini ada surah, ada gambar, boleh digambarkan, nampak cara nampak dengan panca indera. Jadi ilmu ni ma'ani ni, tak nampak. Tapi sekiranya ilmu itu nampak dengan gambaran, maka
ilmu ni lebih cantik daripada lebih baik lagi daripada matahari, bulan, bintang dan langit. Li'annahu kerana ma'urifa Allah illa bil aqli wa la uti'a illa bil ilmi. Kenapa kata perhiasan yang paling baik oleh seorang adalah akal, dan pakaian yang paling cantik adalah ilmu, kerana seorang itu tidak mengenali Allah Ta'ala, tidak akan ma'rifah kepada Allah Ta'ala, melainkan dengan akal, dengan perantara akal, dan tidak dapat melakukan ketaatan melainkan dengan ilmu. Kerana ilmu adalah paksi bagi segala amal. Qala muallif rahimahullah, wa'alam anna ahlal ma'rifati billahi banau usul al-ahwali ala syahidil ilmi billahi wa tafaqqahu fil furu'. Ketahuilah bahawasanya orang yang ma'rifah kepada Allah Ta'ala, ahli ma'rifah pada Allah Ta'ala, membina asas kehidupan mereka berdasarkan penyaksian ilmu tentang Allah, dan juga tafakuh pada memahami kepada perkara-perkara furu', mana fiqh. Maknanya ahli ma'rifah membangunkan keadaan mereka dengan ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Dan ilmu itu tak boleh, dua ilmu itu tak boleh dipisahkan. Ala tara liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidakkah kamu melihat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun ada perbahasan di kalangan ulama bahawa ini bukan hadis Nabi, tetapi yang dirawayatkan daripada kalam Sayyidina Isa bin Maryam, bukan hadis yang diriwayatkan oleh Nabi, yang disandarkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi kalam Sayyidina Isa bin Maryam alaihi salam. Jadi ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila bima alima warasahallahu ilma ma lam ya'lam. Siapa yang beramal bima alima, barang siapa yang beramal dengan apa yang dia tahu, dia belajar, dia tahu, dia amalkan, warasahallahu ilma ma lam ya'lam, Allah Ta'ala akan mewariskannya ilmu yang dia tidak tahu. Mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan beri ilmu yang dia tidak tahu. Wa alamatu zalika, dan alamat ini sesuai dengan walau ada perbahasan mengenai hadis ini sama ada dia marfu' kepada Nabi atau tidak, ala kul hal dan sudut maknanya bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqullaha yuallimukum. Takwalah kepada Allah Taala, Allah Taala bagi ilmu pada kita. Wa alamatu zalika, dan alamat tersebut, alamat itu fahmu tazayudul ilm bil isfaqi wa mazidul ilmi bil iktidai. Memahami pertambahan ilmu dengan isfaq, dengan kasih atau rendah diri, ini sesama manusia, dan bertambahnya ilmu dengan mengikuti, mana iktidaun nabi, mengikut nabi, mengikut sunnah. Fa kullama izdada ilma izdada khaufan wa kullama izdada amalan izdada tawadhu'an. Dan setiap kali bertambahnya ilmu akan bertambahnya khauf, akan bertambahnya takut. Dan setiap kali bertambahnya amal akan bertambahnya tawadhu'. Setiap kali bertambah ilmu akan bertambah takut. Kerana kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala,
Ada satu syair dia, ala qadri ilmil mar'i ya'zumu khawfuh, fala alimun illa minallahi khaif. Atas qadar ilmu seorang itu akan besar takutnya, maka tidak dinamakan, bukanlah alim, melainkan orang takut pada Allah Ta'ala. Wa aminu makrillahi billahi jahil. Orang yang aman daripada makar Allah Ta'ala, pada ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala, rasa selesa, adalah orang yang jahil. Wa khaifu makrillah billahi arif. Dan orang yang takut dengan ujian, dengan makar Allah Ta'ala, adalah orang yang khaif, orang yang takut. Jadi setiap kali orang yang diwarisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan ilmu ini adalah orang yang bertambah ilmunya. Setiap kali bertambah ilmunya, akan bertambah rasa takutnya. Wa kullama izdada amalan izdada tawadu'an. Apabila bertambah amal, akan bertambah tawadhu'. Bukannya bertambah amal akan merasa lebih takabur, akan merasa dia lebih mulia, lebih hebat daripada orang lain. Tidak. Ini orang yang terhijab. Kerana sepatutnya, sayugianya bagi orang yang beramal, ia menyandarkan amalnya itu kepada Allah. Mana apa yang beramal, dia namakan sebagai syuhudun minnah. Dia menyaksikan semua itu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qala muallif rahimahullah, wal asul ladzi sabatu fi tariqihim. Dan asas utama ketetapan yang mentetapkan perjalanan tariqah ahli ma'rifah ialah orang yang mengenali Allah Ta'ala ni. Kalau orang yang mengenali dengan sebenar-benarnya Allah Ta'ala ni adalah iltizamul amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkari bis sidqi wa taqdimul ilmi ala khuzuzin nufusi wal istighna'u billah an jami'i khalqi. Beriltizam yang pertamanya beriltizam dengan amar ma'ruf dan nahi munkar bisirqi, dengan benar. Apa makna dengan benar? Maksudnya adalah apabila dia menyuruh orang melakukan ma'ruf, dia juga melakukannya. Apabila dia mencegah orang daripada melakukan kemungkaran, dia juga tidak melakukan, dia juga mengingkari kemungkaran tersebut. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Itu yang pertama. Ini perjalanan tariqah orang yang ahli ma'rifah. Pertamanya, ia beriltizam dengan amar ma'ruf dan nahi munkar dengan benar. Ada ramai orang yang mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memasukkan kita pada tariqah ahli ma'rifah dan menjauhi kita daripada orang yang menyuruh kepada kebaikan tetapi dia juga tidak melakukan kebaikan tersebut, dan juga mencegah kemungkaran tetapi dia juga melaksanakan kemungkaran itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan kita dalam tariqah ahli ma'rifah, itu beriltizam dengan amar ma'ruf dan nahi munkar dengan benar. Wa taqdimul ilm, yang kedua, mendahulukan ilmu atas daripada keinginan nafsu. Mendahulukan ilmu maknanya, kerana nafsu itu sentiasa dia nak bercanggah, berlainan dengan ilmu, dengan isyarat ilmu. Sebab itulah ramai orang yang tahu tetapi tetap perbuatan mereka, perkataan mereka, keadaan mereka menyalahi ilmu mereka. Yang ketiga, istighna'u billah an jami' khalqih. Memadai dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berpada dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada segala makhluknya. Qala muallif rahimallah, berkata pengarang, fatlub
asara man zadahu ilmu khasyatan wal amalu basiratan wal aqlu ma'rifatan. Tuntutlah ataupun carilah asar, kesan-kesan. Jadi apa yang kita sebut asar, kesan ini termasuk daripada kesan-kesan adalah perkataan, perbuatan ataupun cerita ataupun maqam, kubu-kubu. Kita kena cari, kita kena tuntut kesan-kesan siapa? Man zadahul ilmi khasyah. Orang yang mana bertambah ilmunya akan khasyah. Apabila bertambah ilmu, khasyah juga, takut juga bertambah. Wal amalu basiratan, dan apabila bertambah amal dia akan bertambah basirah, ketajaman mata hati dia. Wal aqlu ma'rifah, apabila bertambah akal dia bertambah ma'rifah. Ini orang-orang, terutamanya orang salafus soleh, para ulama dahulu. Kita kena jejak, kita kena cari akan kesan mereka. Berjadi dengan kita mempelajari, berjadi dengan kita menziarahi maqam-maqam mereka, mengetahui manaqib mereka, usaha beriqtida, menuruti perjalanan mereka. Fa in hajabaka an min hajihim faqdul adab farji bizammi ala nafsik wa lan yakhfa ala ahli al-ilmi sifatul mukhlisin. Sekiranya kamu terhijaknya kamu daripada minhaj mereka, daripada jalan mereka, sekiranya terhijak, kita terhijak daripada minhaj mereka, para orang soleh tadi, orang yang mana disebutkan tadi man zada ilma khasyah wal amal basir wal aql ma'rifah tadi, orang yang orang yang bertambah ilmunya akan takut, apabila bertambah amalnya akan bertambah ketajaman mata hati mereka, apabila bertambah akal mereka akan tambahnya ma'rifah. Kerana kita terhijab daripada minhaj dalam mereka, dihijabkan oleh apa? Apa fa'il dia? Fa'il bagi hajabah, mana faqdul adab, oleh tidak ada adab, hilang adab. Jadi orang yang tidak ada adab akan terhijab daripada mengikut salafus soleh. Orang yang tidak ada hajab, tidak ada adab dengan para ulama, sama ada hidup atau telah meninggal, akan tidak dapat mengikut manhaj mereka. Bagaimana nak dapat mengikut manhaj para ulama-ulama terdahulu kalau kerjanya sehari malam hanya mencari keaiban-keaiban, keburukan, mencerita-cerita, tidak ada adab, tidak ada adab dengan ulama. Tidak ada ulama, mereka tidak akan terhijab dengan manhaj mereka, tidak akan mewarisi sebagaimana para golongan yang terdahulu dengan umpama disebutkan tadi, dengan orang yang bertambah ilmu akan rasa takut, bertambah amal, dengan amal yang akan membuahkan basirah, dan juga akal membuahkan ma'rifah. Jadi kita akan terhijab daripada mengikuti manhaj mereka sekiranya tidak ada adab. Apabila terhijab, fa in hajabaka an minhaji faqdul adabi, sekiranya terhijab oleh kamu, terhijab kamu daripada manhaj mereka oleh faqdul adab, farji' bizammi al nafsi, maka kata pulan, maknanya pulanlah dengan mencela diri, maknanya salahkan diri sendiri. Tak ingat salahkan orang lain. Tak boleh juga. Tak boleh nak mengikut para manhaj mereka. Kita salahkan diri sendirilah sebab kita ada adab. Farji' bizammi, pulanlah dengan mencelakan dirimu. Maknanya salahkan diri sendiri. Wala yakfa ala ahli ilmi sifatul mukhlisin, dan tidak benarnya tidak sekali-kali tidak tersembunyi atas orang ilmu akan sifat-sifat mukhlisin, sifat-sifat orang ikhlas. Jadi para ulama, para orang yang terdahulu, khususnya keikhlasan yang ada pada ulama tidak pernah hilang, akan nampak, akan zahir pada generasi yang terkemudian, akan nampak kepada kita keikhlasan para ulama yang terdahulu. Qala muallif rahimahullah,
InsyaAllah kita sambung semula. Wallahu ta'ala alam. Subhanallah bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.